Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Nur Adawiyah binti Muhammad Siddiqui. Nama matrik PID 20144 dari kumpulan 3. Tujuan video ini adalah untuk tugasan AAK 2193 iaitu Kesihatan, Keselamatan dan Nutrisi Awal Kanak-kanak. Pensyarah saya ialah Cik Wan Nur Aina Wahida binti Rozali. Jadi topik yang saya akan membincangkan ialah panduan amalan pemakanan di Taska untuk bayi berumur 12 bulan ke bawah dan peranan guru dalam amalan tersebut. Sebelum itu, persoalan, adakah amalan pemakanan penting bagi bayi? Jawapannya ialah ya. Kerana amalan pemakanan adalah penting untuk pembesaran dan perkembangan fizikal bayi kerana ianya sedang berlaku iaitu sejak lahir hingga umur 2 tahun ke atas. Seterusnya saya akan melampirkan keratan akhbar yang saya ingin kongsikan. Ini adalah keratan akhbar yang saya jumpa pada baru ini. Dalam keratan akhbar ini menyatakan bahawa semua makanan yang para ibu memperkenalkan adalah sesuatu yang baharu dan pelik kepada anak-anak kerana tekstur, bau dan rasa adalah lain daripada susu ibu dan ini semestinya akan ada tindak balas daripada bayi. Terdapat juga bayi yang boleh menerima makanan tersebut selepas memberi 2 atau 3 kali. Ini mengikut kepada personaliti anak masing-masing. Tetapi ia bukan penyebab ingin tambahkan perasa, garam atau gula kepada makanan bayi. Pada usia 6 hingga 12 bulan, fokus kita bukan untuk memberi anak makan makanan sedap tetapi yang pertama kenalkan makanan selain susu, yang kedua kenalkan tekstur makanan selain susu, yang ketiga mengenal pasti alahan, yang keempat tambah zat kerana keperluan bayi sudah semakin meningkat dan susu sahaja tidak mencukupi. Dalam akhbar ini juga menyatakan bahawa mempunyai 3 sebab utama gula dan garam tidak boleh diletakkan dalam makanan bayi. Antaranya, yang pertama ialah buah pinggang bayi tidak cukup matang lagi. Yang kedua, deri rasa bayi 100 kali ganda lebih sensitif daripada dewasa. Yang ketiga ialah mendorong bayi menjadi memilih makanan. Antara panduan amalan pemakanan di Taska bagi bayi berumur 12 bulan ke bawah dan peranan guru dalam amalan tersebut ialah bagi bayi berumur 0 hingga 6 bulan, bayi hanya memerlukan susu si ibu. Bayi perlu diberi susu ibu mengikut kehendaknya. Oleh itu, guru berperanan ialah berbincang dengan ibu si bayi untuk meminta ibu si bayi membekalkan susu yang mencukupi kepada si bayi tersebut. Bagi bayi berumur 6 hingga 8 bulan pula ialah susu ibu masih diteruskan di samping memberi makanan pelengkap kerana makanan pelengkap ini bermula pada usia 6 bulan ke atas supaya pertumbuhannya dapat disokong oleh zat-zat makanan yang mencukupi selain susu ibu atau susu formula. Mulakan pemberian makanan pelengkap dalam jumlah yang kecil iaitu 1/4 hingga 1/2 sudu teh setiap kali. Oleh demikian itu, guru berperanan dalam menyediakan makanan pelengkap kepada si bayi bermula dengan dikisar halus dalam tempoh seminggu pertama, diikuti dengan makanan yang dipuri, dilenyek dan separuh pepejal. Juga elakkan penambahan garam, gula atau perisa tiruan dalam makanan bayi. Untuk bayi berumur 9 hingga 11 bulan, bayi boleh mula makan makanan yang dicincang atau dipotong kecil dan dimasak sehingga lembut. Peranan guru berikan makanan jejari seperti biskut bayi, lobak merah rebus, potongan buah-buahan yang lembut. Makanan ini perlu diberi tekstur yang bersesuaian untuk mengelakkan daripada bayi tercekik. Bagi bayi berumur 12 bulan pula ialah berikan makanan keluarga yang lembut dan tidak pedas. Peranan guru ialah sediakan makanan dalam mempelbagaikan hiasan bentuk yang boleh menarik perhatian bayi seperti bentuk panda, zirafah dan sebagainya. Oleh itu, kepelbagaian hiasan bentuk makanan ini dapat merangsang keinginan bayi untuk makan. Seterusnya adalah gambaran contoh tekstur makanan mengikut peringkat umur.
Kesimpulan yang saya dapat simpulkan ialah amalan pemakanan ini adalah sangat penting yang perlu kita dititik beratkan kerana ia boleh mempengaruhi kesihatan bayi tersebut. Oleh hal demikian itu, kepada semua ibu bapa, guru dan pengasuh, sedarilah bahawa masalah tambahan gula dan garam ini kepada makanan bayi ini boleh menyebabkan kemudaratan kesihatan bayi tersebut. Pemakanan yang buruk juga mempunyai kesan yang negatif kepada perkembangan kognitif kanak-kanak dan berpotensi memberi kesan kepada kehidupan masa depan. Oleh itu, kita perlulah menjaga pemakanan bayi dengan betul dan sihat bagi kesihatan bayi dijaga dengan baik. Semoga video ini sedikit sebanyak dapat memberikan input dan manfaat kepada semua yang menonton video ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.